Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana peranan Rasulullah SAW dan juga akhlak Rasulullah SAW dari sudut kebajikan. Satu hari, sebelum saya cerita dengan lebih panjang, satu hari, apabila Nabi seperti biasa berhadapan dengan sahabat, Nabi duduk, Nabi bagi tazkirah, Nabi duduk dengan sahabat dalam ruang masjid. Tiba-tiba Nabi perasan dalam sehari dua tersebut seorang wanita yang rajin mencuci masjid. Wanita ini berkulit gelap, dia bukan hamba abdi, dia orang Ansar. Tetapi kita anggap macam wanita dah pencen lah, maksudnya dia tak ada buat apa-apa kat rumah, dia duduk dekat masjid, dia banyak mengutip pelepah-pelepah tamar. Maksudnya membersihkan masjid. Kita boleh sebut kalau hari ini ada seorang wanita yang selalu membersihkan masjid, ataupun seorang cleaner, ataupun seorang tukang bersih masjid. Nabi perasan wanita tersebut tidak ada. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat Nabi, "Aina imra'ati sauda?" Di mana wanita kulit gelap tersebut? Rupa-rupanya sahabat Nabi wajahnya berubah kerana mereka rasa bersalah. Mereka tidak memberitahu Nabi tentang pemergian wanita tersebut. Wanita tersebut sudah meninggal dunia. Rupa-rupanya mereka rasa bersalah kerana mereka tidak memberitahu Nabi dan tidak mengajak Nabi untuk menunaikan solat jenazah bersama. Kerana pada andaian mereka. Ini takwilan. Kita tidak boleh mengandaikan sahabat memang berfikiran begitu, memang berperangai begitu. Tapi takwilan mereka ketika itu, mungkin ini hanya wanita biasa-biasa sahaja. Takkanlah nak suruh Nabi datang, Nabi nak ziarah. Dan kebetulan, sebahagian riwayat menyebut, mereka tidak mahu mengejutkan Nabi pada malam hari. Takut mengganggu Nabi SAW. Tetapi, ajaib dan luar biasa. Nabi SAW mengambil pendekatan. Bangun berdiri Nabi tanya, di manakah kubur wanita tersebut? Nabi tanya, di mana kubur wanita tersebut? Sehingga Nabi kata, dulu ni tunjukkan kepada aku kubur wanita tersebut. Dan Nabi keluar daripada masjid. Nabi pergi ke tanah perkuburan, diiringi oleh para sahabat Nabi radhiyallahu an. Sampai di kubur Imratus Sauda, wanita berkulit gelap Ansar itu. Maka Nabi SAW di depan kubur yang masih merah, Nabi mengangkat takbir, Allahu Akbar. Nabi menyolatkan jenazah walaupun jenazah sudah berada di dalam kubur. Sehingga riwayat ini ulama menyebut 7 perawi hadis meriwayatkan hadis, dan majoriti ulama mengatakan mengeluarkan hukum bolehnya salat jenazah kepada jenazah yang walaupun sudah dikebumikan 2-3 hari. Maka waktu itu Nabi bangun dan bertakbir salat jenazah. Nabi bagi tahu, sesungguhnya apabila seorang Rasul, seorang Nabi mendoakan jenazah, ada keistimewaan tertentu. Subhanallah. Apa sebenarnya mesej yang Nabi nak sampaikan? Nabi nak bagi tahu, siapapun golongan yang kamu nampak, yang mungkin kamu anggap ianya tidak penting untuk Nabi, tetapi Nabi SAW seorang yang mengambil berat tentangnya. Sebab itu bila cerita tentang kebajikan, dalam satu situasi yang terkenal di bumi Madinah, situasi yang mana orang-orang terputus bekalan perjalanan, orang terputus bekalan musafirnya, ada satu sistem bantuan khas untuk mereka. Bahkan dalam kaedah zakat ada kaedah tertentu yang mana memberikan pertolongan kepada orang yang qata', yang terputus dalam perjalanan. Itu kaedah yang Nabi ajar, yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi memperkenalkan sistem ahli suffah yang sangat terkenal sehingga hari ini, sehingga kita mengenali nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa tidak kenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Bagaimana sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman meriwayatkan hadis tidak sampai 500. Tetapi Abu Hurairah ribuan hadis disampaikan. Berkah daripada sistem yang Nabi didik, yaitu meletakkan satu ruang khas kepada orang-orang miskin, seolah-olah mereka ini bagaikan gelandangan hari ini. Mereka tidak ada keluarga, mereka tidak ada bekalan, mereka tidak mampu bekerja. Dalam masjid Nabi ada ruang khas. Subhanallah.
Nabi dah berfikir 1400 tahun lalu bagaimana masjid bukan setakat mimbar, mihrab, ada ruang salat, tetapi ada ruang untuk orang meletakkan badannya untuk berehat seketika. Itulah pemikiran Nabi pada zaman Masjid Nabawi di awal. Begitu yang kita dapat gambarkan bahawa Nabi menitik beratkan soal kebajikan setiap orang mustad'afin, orang yang lemah. Bagaimana kita membaca riwayat hadis Nabi? Kadang-kadang kita baca sirah Nabi, kewafatan Nabi SAW, kita mendengar ramai orang sedih. Kita mendengar Abu Bakar sedih. Kita mendengar Umar sampai tidak boleh menerima. Kita mendengar kisah Osman, disampaikan salam, tidak mahu menjawab salam kerana terlalu sedih dengan kewafatan Nabi. Tetapi ramai tidak mendengar, bukan tidak mendengar, tidak mengetahui bahawa hakikatnya dalam banyak penulisan sirah menyebut antara golongan yang terlalu sedih dengan peninggalan Nabi adalah ahli suffah, balu-balu syuhada, wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suami, mustad'afin, fuqara, orang-orang miskin, orang-orang fuqara. Mereka ini adalah golongan yang paling sedih dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana kehidupan Nabi amat besar dalam menyantuni golongan-golongan ini. Sebab itu bila kita cerita tentang golongan-golongan yang Nabi utamakan, golongan yang memerlukan pertolongan. Sebagai contoh, anak yatim. Kita bincang tentang anak yatim. Berapa banyak hadis tentang aitam, tentang rumah bantuan anak yatim. Quran, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu mendampingi, mendekati harta anak yatim. Nabi memberikan hadis, ana wa kafirul yatim, aku dengan anak yatim begini, Nabi kata dalam syurga Allah. Nabi tunjuk dua jari yang dekat, menggambarkan aku dekat dengan orang yang menjaga harta anak yatim, menjaga anak yatim. Dan Nabi memberi pesan, jangan menghampiri harta anak yatim, jangan ambil ikut suka. Al-Quran menyebut fa'ammal yatima fala taqhar, dan anak yatim jangan kamu cakap lebih kurang. Kerana apa? Kerana Nabi SAW adalah seorang anak yatim. Nabi sendiri anak yatim. Sebab itu kita melihat Nabi membacakan hadis mengatakan bahawa style Nabi, ini diceritakan oleh sahabat, style Nabi akan mengusap kepala kanak-kanak. Itu perbuatan biasa. Tetapi Nabi menyebut siapa yang mengusap kepala anak yatim, setiap helai rambut itu mengampunkan dosa, ditambahkan darjat, diberikan kebaikan bagi yang mengusap kepala anak yatim. Ini subhanallah, menggambarkan Nabi cover hampir ke semua bahagian. Itu cerita anak yatim, itu cerita ahli suffah, bagaimana sifat kedermawanan Nabi SAW. Subhanallah, selalu kita baca orang menyebut Nabi sangat hebat dalam memberikan sumbangan pada bulan Ramadan. Hakikatnya hadis tersebut menyebut Nabi terlalu kuat, terlalu hebat, terlalu banyak memberikan sedekah dalam bulan-bulan puasa. Bagaimana pula dengan hadis yang menggambarkan Nabi memberikan derma, memberikan sumbangan pada bulan-bulan yang lain? Subhanallah, siapa yang tidak pernah mendengar satu perkataan yang mengatakan apabila diminta oleh Nabi SAW sesuatu benda, Nabi tidak akan membiarkan orang itu tertunggu-tunggu. Sebab itu ada satu riwayat yang menceritakan bahawa ada sahabat Nabi marah kepada seorang sahabat kerana sahabat ini pernah menceritakan dia menyukai baju Nabi. Sampai sahabat lain marah kepada seorang sahabat ini. Dia cakap, ya Rasulullah, cantik baju engkau. Kenapa mereka marah kepada sahabat ini? Kerana mereka mengetahui hakikat apabila dipuji baju Nabi, confirm Nabi akan bagi barang yang diminta dan dipuji tersebut. Dan memang berlaku. Sedangkan baju tersebut baru dihadiahkan oleh seorang si fulan kepada Nabi, lalu dipuji oleh seorang lagi. Kemudian Nabi buka baju tersebut dan Nabi bahagikan baju Nabi kepada lelaki tersebut. Sehingga orang merasakan bahawa jangan disentuh, jangan dipuji, jangan dicakap, jangan diminta. Kerana kalau diminta, nescaya Nabi akan menunaikan hajat-hajat orang. Ini Nabi SAW. Satu sifat yang luar biasa. Tangan Nabi SAW dalam memberikan sesuatu, sehingga kan pernah Nabi ditawarkan emas di sebelah kanan, perak di sebelah kiri, sebesar gunung, ditawarkan harta kepada Nabi SAW. Tetapi Nabi mengatakan, Allah mahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Bukanlah Nabi minta untuk jadi miskin, tetapi Nabi minta untuk hidup bersama dengan orang susah, supaya Nabi dapat rasa bagaimana penderitaan orang susah. Nabi meminta untuk Nabi merasai penderitaan mereka. Dan Nabi kata, dan aku minta untuk dibangkitkan bersama dengan orang-orang susah. Sebab ini feel Nabi. Kerana Nabi orang yang sentiasa bersama dengan mereka.
Sebab itu bila kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sifat kedermawanan Nabi, kita akan rasa keajaiban Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan kebajikan kepada setiap kelompok. Saya sebut tadi, kita cakap kepada kanak-kanak, apa sistem yang telah Nabi perkenalkan kepada kanak-kanak. Nabi ada cerita tentang anak yatim. Nabi ada cerita tentang ibu-ibu adik-beradik susuan, bagaimana nak menjaga adik-beradik susuan bagaikan adik-beradik kamu sendiri. Nabi menceritakan tentang bagaimana kamu membela orang-orang anak angkat, dibenkan kepada siapa, apa hak mereka boleh dapat dan bagaimana. Nabi menjaga kebajikan kanak-kanak. Even kepada orang-orang fakir dan miskin, perkenalkan sistem zakat yang luar biasa, sehingga Nabi SAW menyatakan barang siapa, dalam banyak hadis-hadis Nabi tentang orang miskin, bersama orang miskin, jangan marah orang miskin. Bahkan Nabi pernah menyebut kejayaan kita ini boleh jadi kejayaan, boleh jadi keberhasilan yang kamu dapat, rezeki yang kamu dapat berkat daripada doa orang miskin. Seolah-olah Nabi nak memberitahu kelebihan mereka. Nabi memberitahu, kamu yang dapat kekayaan pada hari ini, maka kamu jangan lupa, mereka itulah golongan yang mungkin dengan berkat doa mereka Allah menurunkan rezeki untuk kamu. Dan dengan sebab itulah kamu tolong samalah membantu mereka. Sebab itu kita boleh melihat Nabi membentuk generasi sahabat yang tangannya mudah memberi. Subhanallah, ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, membuatkan Talhah terus bagi, kebun. Bahkan ada sahabat, kita dengar Abdul Rahman bin Auf, kita dengar Osman bin Affan, yang sangat luar biasa daripada kedermawanan. Bahkan ada sahabat yang kalau kita tanya dekat merata tempat, tak kenal pun namanya, tapi kalau ikut sumbangan dia, subhanallah. Abu Dahdah, ada yang ditanya tak mengenali Abu Dahdah. Bila ditanya adakah dia tak dikenali kerana sumbangannya kecil, tidak. Hampir 600 batang pohon kurma diberikan dalam kebun. Kalau 600, satu ekar boleh pergi 40 ke 60 pokok, bermaksud 10 ekar dia bagi on the spot. Hanya kerana ingin menggantikan satu pokok dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pokok dalam syurga Allah, dia bagi 600 pokok kurma, kebun dia bagi. 10 ekar tanah dia bagi on the spot. Tapi namanya tak dikenali. Kenapa? Kerana begitu banyaknya sumbangan sahabat-sahabat yang lain, menunjukkan bahawa takat 10 ekar tu, takat 600 pokok itu satu benda yang biasa di kalangan sahabat. Sebab itu kata Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan, diceritakan juga oleh para ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi juga dalam Majmu' mengatakan bahawa salah satu trademark sahabat, trademark. Kalau nak kenal sahabat, apa trademark dia? Salah satunya, mereka mati pasti meninggalkan wakaf. Trademark sahabat. Sebab itu bila kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan rumah-rumah, bagaimana kamu mewakafkan begitu begini. Dalam hadis yang kita pernah mendengar, hadis yang masyhur tentang sedekah, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath, bila mati anak Adam terputuslah bekalannya melainkan 3, iaitu sedekatun jariyah, salah satunya sedekah yang mana berjalan. Nabi menggalakkan sahabat-sahabat Nabi. Nabi memberi isyarat tentang orang yang membina masjid, orang yang membina rumah-rumah orang miskin. Nabi memberi isyarat, siapa yang membina masjid, maka Allah akan membina istana dalam syurga Allah. Ini adalah satu sifat yang telah Nabi tabur kepada sahabat-sahabat Nabi, dan sahabat Nabi turut sama memberi kerana mereka sendiri menyaksikan sifat kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pendekatan menjaga setiap golongan. Balu-balu syuhada Nabi nikahkan dengan sebaiknya, menjaga dengan sebaiknya, memberi kelebihan kepada mereka yang mana menjaga anak-anak balu-balu syuhada. Kemudian Nabi memperkenalkan sistem bagaimana zakat sendiri, menjaga kaum mualaf, bagaimana dijaga orang-orang yang mana mungkin terputus kekeluargaannya, dibiarkan oleh ahli keluarga, tidak dapat diboikot, tidak dapat menjana ekonomi. Maka Nabi memberikan satu solusi, iaitu solusi menjaga kebajikan mereka. Dan Nabi SAW memberikan jaminan kepada mualaf yang belum lagi memeluk Islam, tetapi hatinya cenderung kepada Islam, untuk mendekati agama dengan satu sistem khas, iaitu jaminan untuk menjaga kebajikan mereka. Sebab itu bila kita tengok apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan setakat dia cakap saja, ceramah saja, pergi ke mana-mana, menyampaikan, menjadi panglima perang semata-mata, tetapi Nabi sebenarnya sangat menitik beratkan soal-soal kebajikan. Sama ada dia sebagai pemimpin, dia melihat kebajikan rakyatnya. Dia sebagai seorang agamawan, seorang imam besar dalam Masjid Nabawi, melihat kebajikan makmumnya. Dia sebagai seorang ayah, melihat kebajikan familynya. Dan dia seorang rasul,
melihat kebajikan seluruh umatnya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak sama-sama menelusuri jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh menolak satu sifat Nabi, iaitu hati Nabi mudah tersentuh, mudah terusik dengan wujudnya golongan-golongan yang lemah, mustad'afin. Bersama kita mengikut Nabi dalam menjadi orang yang sentiasa bersama dengan golongan-golongan yang membantu dalam unit-unit kebajikan yang mana memberikan kebaikan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Bersama Hidayah Center Foundation, sampaikan Islam, perkasakan mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.